لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bika. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun wa u'idzu nafsi billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Maka adalah kaum yang sesat itu 72 kaum Islam pada zahirnya tetapi setengahnya itu kafir dan setengahnya itu bid'ah. A'udzubillah. Syukur pertama sekali Allah SWT limpah kurnia dia masih lagi memberikan kelangsungan hayat kepada kita sampai ke saat ini. Alhamdulillah dapat kita Islam sejak lahir lagi. Alhamdulillah kita dibesarkan oleh mak ayah kita yang Islam, dalam keluarga Islam, masyarakat Islam. Allah Subhanahu Wa Taala telah mudahkan kita untuk ikut perintah dia, tinggalkan larangan dia. Alhamdulillah. Syukur diberi kita keinginan, kehalubaan untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah. Dipertemukan kita dengan sabab guru yang boleh mengajarkan kita dan menunjuk kita kepada jalan untuk mengenal Allah Taala dan mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Syukur diberi kepada kita nikmat yang sangat banyak yang tak terhitung. Wajib atas kita mensyukuri dia, kenal semua pemberian daripada dia dan letakkan nikmat yang diberi ini tempat yang disuruhnya. Alhamdulillah. Syukur diberi kepada kita dapat pagi ini. InsyaAllah kita nak manfaatkan pertemuan meneruskan bacaan daripada kitab Syarah Usul Tahqiq. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, maka adalah kaum yang sesat itu 72 kaum. InsyaAllah kita nak sambung ni setelah dia cerita
antara sebab boleh jadi kufurnya dan jadi sesatnya manusia yang ramai ini pasal syekh besar dia syaitan. Disebut syekh besar dia syaitan kerana man lam yakun lahu syekhun fa syaitanu syekhu. Siapa yang tak ada guru, syaitanlah gurunya. Minta lindung kita pada Allah Ta'ala daripada gangguan syaitan ni. Antaranya guru. Antaranya sikit sebanyak ada kita sebut panduan dah diberi oleh tutup guru kita. Panduan untuk hindarkan diri daripada syaitan ni, setelah kita berguru, kita faham perjalanan ilmu, perjalanan akidah, perjalanan iman, macam mana nak amal dengan amalan iman. Jadi kena minta lindung dengan Allah Ta'ala tu suku, dan kena banyak zikrullah, ingat Allah, ingat zikir Allah, jauhkan diri daripada larangan-larangan dia, jauhkan sebab-sebab untuk menyebabkan jadi tak berzikir, hindarkan benda-benda yang boleh melalaikan kita daripada ingat dia. Itu antara formula yang diberi oleh tutup guru para ulama kita untuk menghindarkan daripada kesesatan iblis, syaitan ni dan askar-askar dia. Baik, dengan sebab itulah sekali lalu disebut lepas macam mana ada isyarat dalam sabda Nabi SAW, umat Nabi kita Muhammad SAW ni, kita ni, nisbah akidah ni akan berpecah kepada 73 kumpulan, 73 puak kaum. Satu saja yang terlepas daripada azab neraka, yang istilahnya masuk syurga, yang lainnya adalah masuk neraka. Na'udzubillah. Jadi antara isyarat tu yang Muslim nak sambung ni, kata dia, maka adalah kaum yang sesat itu 72. Jadi yang apa kita dah belajar daripada awal kitab sampailah selesai membicarakan bab Rasul tu, ada 68 akidah kan, dalam ni. Yang itulah jalan untuk kita tak jadi kaum sesat itu. Itulah atas namanya perjalanan ulama ahli sunnah wal jamaah dalam keadaan kita bersyahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa yang telah kita belajar, ambil daripada semua tu, parti daripada nas Al-Quran, hadis yang ittifaq pula dengan hukum akal. Disepakati pula perjalanan tu dan maklumat tersebut tu oleh ulama salaf dan khalaf tanpa ada khilaf sikit pun di kalangan mereka mengenai apa yang sifat wajib dalam bab ketuhanan, apa sifat wajib dalam bab Rasul. Begitu juga yang mustahil, yang wajib ditanzihkan Allah Ta'ala daripada sifat-sifat yang tak selayaknya. Begitu juga pada Rasul dia, dan apa sifat harus pada Allah Ta'ala, apa sifat harus pada Rasul dia. Faham bab tu, insya-Allah selamat kita daripada kumpulan 72 puak yang sesat ni. Jadi tak ada jalan lain untuk hindarkan jalan sesat melainkan kena tahu apa dia jalan yang benar. Masalah kat umat kita sekarang ni tak pergi belajar apa dia jalan yang benar, tiba-tiba nak keluarkan diri daripada golongan sesat. Mana maunya. Bahkan kaedah ulama dia kata, kalau kita tak kenal golongan sesat pun, tapi kalau dah kenal perjalanan betul, cuma ambil yang betul tu betul-betul lah, bagi faham dia elok-elok, insya-Allah kita tak terjebak dah kepada golongan sesat, pasal yang betul tu kita dah kenal. Tapi kalau kita tak kenal yang betul, macam mana kita nak kenal yang sesat? Pasal kita tak tahu yang betul. Itu yang kalau sebut pahaman liberal, liberalisme, pluralisme, anamisme, sekularisme, wahabisme, syiisme, tak erti nak sebut banyak-banyak. Yang tu yang keliling kita, yang banyak kita jumpa lah. Macam mana kita nak kenal kalau kita tak kenal
asas yang nama betul apa dia kan? Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita daripada kumpulan ni macam mana pun, entah apa dia nak sebut. Yang sesat ni ada 72. Mereka ni Islam pada zahir, bahkan tengok satu sudut hebat Islam dia. Lepas tu, tetapi setengahnya, ada sebahagiannya atas nama sesat ni, ada yang jadi kafir. Na'udzubillah. Jadi 72 tu ada yang jadi kafir. Ada yang sampai terlajak tu, yang terlajak dia, rosak dia dalam akidah yang istilahnya tak ada maaf. Waktu yang sampai tahap jadi kafir tu, yang 72 tu, na'udzubillah. Istilah kafir ni jadi murtad lah, keluar daripada ajaran Islam. Na'udzubillah. Dan jadi murtad tu pasal apa? Pasal salah akidah. Kadang-kadang kesalahan akidah tu ditonjolkan dia dengan perkataan, kadang-kadang ditonjolkan dengan perbuatan. Jadi pasal kita belajar antara syarah ulama kat kita, sebab-sebab jadi murtad, jadi kafir ni adalah sebab perkataan, kadang-kadang ada sebab perbuatan, kadang-kadang ada sebab i'tiqad. Paling bahaya adalah mak i'tiqad, pasal tak ada orang boleh detect melainkan diri sendiri. Kalau perbuatan jadi murtad, pergi sembah tokong ke misalnya, senang kena. Dan ada orang boleh perbetulkan kita, ada orang boleh banyak bagi peringatan kat kita pasal nampak perbuatan salah tu. Begitu juga dalam bab percakapan, cakap salah, orang boleh cam salah kita, dan mudah-mudahan boleh diperbetulkan akidah dia yang dah terzohir dengan perkataan ni, pasal dah kenal apa dia yang menyebabkan masalah kat dia, betulkan pahaman dia supaya dia tak bercakap dah benda yang salah tu, pasal kita dah faham ada yang salah dalam akidah dia dengan sebab kita dengar percakapan dia yang salah. Adapun orang yang hanya rosak akidah tapi tak tertonjol pada perkataan dia, tak tertonjol pada perbuatan dia, tapi akidah dia tu salah pasal tak pernah belajar apa yang betul, pada sangkaan dia yang tu betul, yang ni tak ada ubat dia melainkan pergi ngaji, pergi belajar, guru balik, pergi jumpa guru yang betul, belajar balik. Macam mana kita belajar daripada awal kitab sampailah selesai, satu-satu kena semak balik apa dia yang dia tak pernah belajar, bab benar tu, yang hak tu, yang muafakat atas perjalanan salaf dan khalaf, perjalanan ulama ahli sunnah wal jamaah. Itu istilahnya yang kita dah lalu dengan istilah mengikut disiplin yang telah dirumus SOP Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Hang tak pergi belajar tu macam mana hang nak pastikan akidah hang betul. Itulah bahasa mudahnya. Ada sikit sebanyak yang kita dah lalu dia sebut pahaman-pahaman yang ilmu-ilmu makrifat ni kan, yang kesalahan memahamkan Nabi Muhammad, siapa kedudukan Nabi Muhammad, yang ni selalunya kesalahan berlaku dengan geng-geng makrifat ni. Yang tu pun banyaklah suku dah. Mudah Allah Ta'ala pelihara kita semua. Bila kita faham siapa makhluk, siapa Allah, boleh faham dua-dua keadaan, dua level ni, supaya jangan tersilap sampai memakhlukkan Allah Ta'ala dan jangan sampai mentuhankan makhluk. Dua-dua tu kena faham sungguh, supaya baru kita boleh keluar daripada apa yang dipanggil kufur, dan khasnya disebut sini dah ada setengahnya kata dia bid'ah. Dan bid'ah ni bid'ah berakidah. Bid'ah berakidah ni maksudnya tak ada ajaran Rasulullah, para sahabat yang telah diijma', telah diijma' pula tu, sabit Quran hadis ijma' pula, dan atas jalan qiyas pun tak ada kena langsung untuk beriktikad demikian, tapi mereka berpahaman dan beriktikad demikian itu, menyalahi daripada apa yang ada. Ni bid'ah. Jadi bid'ah ni, bid'ah berakidah, ada bid'ah yang boleh bawa pada kufur, ada bid'ah yang bid'ah ni istilahnya khurafat, yang jadi fasik siapa beriktikad macam tu.
Jadi atas umum bahasanya bid'ah ni sesat jugalah. Kalau bab mudah, kalau kita sebut pi 72 yang kafir tu, yang memang kafir macam mana? Umum je macam mana kita dah belajar dalam la ilaha illallah. Yang lepas apa dia? Siapa-siapa yang mengiktikad makhluk ni dengan zatnya boleh beri mudarat dan manfaat. Makhluk tu dengan zat dia sendiri boleh beri mudarat manfaat tanpa khilaf, perjalanan salaf dan khalaf. Semua ulama mengatakan kufur. Pelajaran tu simple aja. Dan kita nak keluar daripada akidah tu sebenarnya bukan senang. Maksud saya nak keluar daripada akidah tu, dok i'tiqad zat makhluk dengan zat dia sendiri itu beri mudarat dan manfaat. Benda tu tak payah susah-susah, tak payah cerita lah bab pergi buat sembahan dekat tokong ke, bagi hantar pulut panggang dekat pokok kayu ke, hantar apa hidangan hanyutkan kat sungai ke, tak payah hak tu. Makan nasi ya, makan ubat ya. Yang tu pun dah keluar dah. Yang tu pun dah rosak dah akidah. Yang tu pun dah keluar dah perjalanan Islam. Rumah ulama sebut ni. Pasal apa? Pasal tak kenal Allah Ta'ala. Yang tu, yang antara sebab jadi macam tu pasal apa? Pasal jahil langsung bab ketuhanan. Tak pernah langsung ada perasaan bertuhan. Tak pernah langsung ada perasaan aku ni makhluk, ada yang menjadikan aku. Tak pernah ada perasaan macam tu. Itulah kufur pertama sekali. Tak pernah rasa ada yang menjadikan aku. Tak pernah rasa ada yang menjadikan alam ni. Rasa tu tak pernah. Walaupun sebut tak pernah. Nisbah tanya pun takkanlah aku jadi sendiri. Mestilah ada yang jadikan aku. Bila kena tanya memang itu. Tapi tak pernah dengan ikhtiar dia, sedar dia, iman dia, yakin dia, hidup hati sanubari ni, Allah bagi ada aku. Itulah kumpulan sesat pertama tadi. Jadi situ lah tempat kena keluar. Yang tu yang kalau saya mengaji, tunggu yang disebut dalam ajaran berakidah ni 72 ni yang sesat besar sekali situ lah. Sesat yang kedua besar. Selepas kata keluar daripada, boleh rasa sampai kita boleh keluar daripada kufur tu, yang kita intikad memang aku ni Allah Ta'ala bagi ada. Sesat yang kedua apa dia? Mengiktikadkan makhluk ni dengan zat dia tu boleh bagi manfaat. Yang tu yang pertama, kufur pertama tak sedar ke Allah Ta'ala tu. Yang kedua apa dia? Istilahnya isbatu ilahin, mensabitkan ada dua ilah. Maksudnya macam mana? Sembah Allah tapi nisbah nak rasa minta tolong, minta bantuan kepada makhluk. Yang tu istilahnya syirik. Sesat juga. Dua syirik macam mana? Sembah memang Allah, tak sembah lain pada Allah Ta'ala, tapi nak minta pertolongan, memang duk intiqad makhluk lah boleh bagi pertolongan. Lapar, memang cari nasi, tapi duk rasa nasi mengenyangkan. Habis, sesat. Sikit je. Satu, kalau tak pernah belajar maksud la ilaha illallah tu dengan fahaman yang betul, besar tu bencana dia tu. Kita tak payah sebut lah yang pelik-pelik tu. Wahabi pun tak sebut apa lagi, Syiah, pluralisme apa tak sebut lagi. Baru sebut asas yang sepatutnya kita kena faham pada la ilaha illallah tu. Ya Allah ni nak sifat isbatkan ilah wahid. Allah tu ilah satu. Apa maksudnya? Zat dia, yang dialah wujud hakiki, wajib wujud. Makhluk semua mungkinul wujud. Tak boleh wujud satu makhluk sebesar zarah sekalipun, melainkan Allah lah yang wujudkan dia. Sebab tu bila makhluk ni, makhluk semua fakir, berhajat ke Allah Ta'ala. Makhluk tak ada yang boleh berdiri sendiri. Makhluk tak boleh selesaikan hajat makhluk. Makhluk ni tak boleh beri manfaat sesama makhluk, melainkan Allah lah beri manfaat. Itu akidah tu. Turut tengok makan nasi boleh dapat satu. Kita dahaga minum air, kalau nak garam, nak masin ambil garam misalnya. Nampak macam garam tu yang bagi masin. Ini hukum adat.
Ini bukan hukum i'tiqad. Satu, kalau kita hajat kat garam pun yang bagi masin tu Allah, garam tu alatnya, ambil boh. Saya ngaji ada guru nak ajar akidah, dia kata nak tengok kita betul tak betul akidah, dia punya indikator dia garam, dia kata dia. Simple lah dia ajar akidah, dia punya sipir garamnya. Garam ni kalau duk rasa garam ni yang bagi masin, bukan Allah yang bagi masin, memang garam masin. Tapi duk i'tiqad garam tu diri dia sendiri masin. Garam memanglah nama, tapi duk faham i'tiqad garam tu sendiri, zat garam tu yang bagi masin. Dah tak faham dah sebenarnya la ilaha illallah tu. Simple lah. Melenggung kita dengar. Yang bagi masin Allah. Macam ni lah kita ni. Duk rasa hidup ni macam mana hidup? Aku dah makan, hidup lah. Udara segar lagi kawasan Lenggong ni, keliling kelapa sawit, banyak tumbuhan hijau. Contohlah kan. Tu segar tu. Bunyi pun bunyi unggasan-unggasan. Tu. Bunyi satu yang segar lagi keliling siapa? Satu sihat lagi. Duk pasal sihat, pasal udara yang sihat dengan aku, oksigen sihatkan aku. Apa? Kita punya persekitaran ni yang sihatkan kita, bukan Allah yang sihatkan kita. Habis dah, rosak dah tu. Lupa. Perjalanan sabab musabab ni, lupa ke Allah Ta'ala sampai mengiktikadkan kat makhluk tu zat dia sendiri boleh beri mudarat manfaat. Tu syirik besar tu. Tauhid dia mana? Tauhidnya Tauhid dia lapar ni makan. Allah bagi rezeki aku, Allah bagi kenyang aku. Nikmatilah apa yang boleh nikmat. Makan ni kat lidah rasa macam-macam. Kuih-tiaw lami lah contoh. Pagi-pagi sebut tu lah. Roti canai ke, roti sarang ke, tak kira lah apa kau makan. Minumlah teh o ke, teh tarik ke, Nescafe, kopi ke apa ya. Air sejuk kali pun. Minum air pun Allah bagi hilang dahaga aku. Allah yang sediakan minuman untuk aku. Dia yang keluarkan air daripada bumi, dia yang keluarkan air daripada langit, dan turun air daripada langit. La ilaha illallah. Baru orang ahli tauhid nama dia. Kalau minum air gitu ya. Tak ada rasa Allah yang sediakan semua untuk kita. Belum jadi lagi apa orang beriman yang mentauhidkan Allah Ta'ala. Allah. Kalau renung tu pun cukup lah. Saya nak tiru style Tok Guru saya. Apa? Renung je tak. Fatihnya tu. Dia kalau dia sebut bab akidah ke apa benda dia ajar dalam kitab, kita renung je nak. Remak tu. Macam mana nak hidup supaya sentiasa duk beriman? Macam mana nak hati tu nak isbat ialah wahid sentiasa tu macam mana? Tak ada lain lah. Tak ada lain lah. Duk ingat ke dia lah. Macam mana nak pergi dapat hasbi rabbi jalallah, hasbi rabbi jalallah, hasbi rabbi jalallah. Cukuplah aku ni ke Allah Ta'ala. Allah is enough for me. Apa buat-buat Allah lah. Ma fi qalbi ghairullah, ma fi qalbi ghairullah. Tak ada dalam hati aku selain Allah Ta'ala. Dalam hati ni tak ada selain Allah Ta'ala. Dalam hati ada. Dalam hati. Bukan pergi tunjuk ke orang ni. Bukan pergi tunjuk ke orang ni. Yang bagi sihat aku Allah. Yang bagi hidup aku Allah. Cerita habis semua orang. Dalam hati lah tu. Tapi perjalanan hidup biasa, carilah sabar-sabar tu. Kita masalah macam mana? Hak dalam hati tu tak ada. Hidup cara biasa ni, dia cari makan, minum, cari sabab ni. Saya jadi orang hulu ni senang. Orang nak kata apa, saya katalah babi pun cari kat tu. Saya suka perkataan tu senang. Babi pun cari makan. Babi pun ada tempat tinggal dah. Tapi tempat tinggal babi lah weh. Babi pun ada anak bini. Tapi dia tak pernah fikir pun. Ke Allah Ta'ala, hati tu tak ada. Jadi kalau sekadar cari makan,
Macam tu lah. Yang tu yang Allah Ta'ala sebut, ulaika kal an'am, mereka ni lah macam binatang na'am, macam kambing, lembu, binatang untuk buat korban tu. Pasal binatang yang boleh buat korban ni binatang na'am. Na'am ni lembu, kambing, unta, kerbau. Tu adik-beradik dia tu. Tu binatang na'am. Serupa lah lembu, kambing, ada anak bini, ada makan minum, ada tempat tinggal. Cara dia lah, tapi tak pernah ada akal untuk tauhid dengan Allah Ta'ala. Kalau kita pun macam tu, anak bini ada tempat cari makan, tak pernah ada akal macam mana nak tauhid dengan Allah Ta'ala. Macam tu lah dia. Balhum adallu. Bahkan kata Allah Ta'ala, manusia yang ada akal macam ni tapi hidup macam binatang na'am ni, lagi sesat lagi pada binatang. Maksudnya tu yang hukum sesat tu. Sesat tu. Balhum adallu. Lagi sesat tu. Jadi 72 tu kadang-kadang tak kenal orang lain, kita dulu kenal. Yang lain tu, yang teruk-teruk tu suku lah, kita dulu kenal. Jadi kita kena keluar daripada 72 tu, bagi duduk satu. Jadi apa satu tu? Kena mengaji sungguh-sungguh lah. Satu, dah mengaji pula, dah faham macam mana, kena bawa apa yang kita faham tu dalam perjalanan harian kita. Masa yang sama kena minta lindung pula daripada syaitan. Masa yang sama kena juga jaga nafsu. Belajar pula syariat fiqhnya. Mana halal, mana haram, mana boleh, tak boleh, mana yang nama syubhah. Syubhah tu kadang bukan hukum tu syubhah, kita yang syubhah masalah dia. Kita yang tak tahu yang ni boleh, tak boleh. Ulama jelas dah. Haram halal ni, innal halal bayyin, haram bayyin. Antara keduanya tu yang jadi masalah siapa? Kita yang masalah. Kita tak pergi mengaji, kita tak faham, tak ambil apa yang Rasulullah dah bagi tahu kat kita. Kita tak perhati yang menyebabkan kat kita ni jadi kesamaran benda tu halal ke haram ke, sah ke tak sah ke, batal ke macam mana ke, ada rusak azimah ke, yang ni boleh tak boleh, ada darurat ke tak darurat. Kita yang tak faham. Yang tu yang jadi syubhah kita tu. Wajib kita jaga diri, jauhkan benda haram. Kalau nak boleh ambil buah halal, yang syubhah ni jalan selamat tinggal. Itu dia punya ilmu fiqah dia. Ilmu fiqah dia. Perjalanan fiqah yang bawa dengan hati sanubari ni, inilah dia panggil tasawuf. Baru nak boleh duduk dalam kumpulan yang satu. Allah. Yang tu baru kita faham, besar cabaran hidup kita. Baru tahu. Baru kita kata, banyak aku tak kerti ni, kena mengaji. Baru ada kesedaran nak mengaji tu. Saya dulu pun mula-mula nak mengaji tu kena hantuk kat situ. Juga kena hantuk tu pasal Quran. Pasal apa? Bayangkan Allah Ta'ala bagi kita Quran. Ni istilahnya Quran ni kalau nak buat misal, dia surat daripada Tuhan kita. Bahasa surat tu untuk senang faham kan. Sebut Quran tak faham. Sebut surat pun faham. Sebut Tuhan pun tak faham juga. Surat daripada kekasih kita. Kita kasih dengan dia, dia kasih kat kita, dia bagi kita surat. Habis tu tak kerti nak baca. Dia kata apa? Di surat ni awet bagi ni buh bedak. Apa? Buka wangi, tapi tak tahu apa dia kata. Untuk wangi, buah lemari, kunci pula. Surat kekasihku, apa dia kata? Tak tahu. Ada. Buat itu, saya kena hak tu, tak tahan tu. Punyalah bodoh. Habis-habis tak macam ni. Ada orang bagi surat, tak kerti baca. Baca asal lihat, tolong baca lihat. Bagi mengaku bodoh kan. Tapi tolong baca sikit. Dia baca. Itulah kena mengaji. Kita tak kerti Al-Quran, tak kerti
hadis, tak reti apa ijma' ulama', tak reti qiyas, tak reti mengenai Tuhan, tapi tak pergi mengaji, buat macam pandai sendiri, baca pun tak boleh, jawi pun tak reti, ijma' tak kenal, qiyas tak kenal, Quran pun tak tahu, tak habis-habis jadi mufti sendiri. Oh, sikit lagi. Tu sesat tu. Tu sesat tu. Saya kena ayat tu tak tahan. Tak boleh, aku tak boleh jawab. Masa tu sekolah menengah kan. Tinggal sekolah menengah. Saya bukan kelas sastra, bukan kelas tu. Kelas saya zaman saya 6 kalau tingkatan 5 lah. Kalau tingkatan 1 dulu sekolah saya duduk KL, Kuala Lumpur tu. Bukan Kuala Luar, bukan Kuala Lipih. Masa saya tingkatan 1, tingkatan 1 tu, cerita sikit tentang tu. Masa zaman saya ada 2 kelas. Ada kelas perusahaan perdagangan. Ada 2 kelas itu. Zaman saya punya pembahagian kelas tu macam tu. 6 kelas, 12 kelas. Satu kelas kalau 30 orang kira lah. Pelajar tingkatan 1, berapa orang satu? Tu tingkatan 1 saja. Tingkatan 5 saya kelas sains ada 1, kelas perdagangan ada 1, kelas sastra tak saya ada 7. 9 kelas. Kalau satu kelas bila bodoh-bodoh 30 orang, 7 kali 3 210 orang, tingkatan 5 saja. Tingkatan 5 saja. Saya nak cerita apa tadi ya? Nak kata saya mengaji, saya bukan duduk kelas sastra hak nombor 7 tu. Saya duduk kelas sains hak nombor 1. Ngaji. Saya pula antara top 10 dalam sekolah, nombor 10. Itu dia. Kalau ikut saya boleh pergi mesti lah, memang macam tu pun. Keputusan SPM pun molek je lah kan. Tak ada ambil keputusan, nekat lah. I'm very sorry, aku tak sambung lah pelajaran ni, aku pergi pondok. Dulu result SPM bulan 4, 2 minggu lepas result baru saya pergi ambil. Punya haru cikgu bisin. Bisin apa? Tak ambil result. Budak lain semua ambil dah. Hak corot-corot kelas sastra pun ambil ya. Saya tak pergi ambil result ni. Sebab saya duduk pondok masa tu. Masuk pondok bila ada cuti masa tu baru saya balik pergi ambil result. Jumpa di pagar lagi cikgu saya kata lah, oh, Ustaz Ahmad is you. Why you come so late to result? Cakap putih lah cikgu-cikgu dulu. Kenapa ambil lambat sangat kata ambil keputusan ni? Kata I'm studying religion school. Cakap putih dengan cikgu-cikgu cakap putih dengan dia. Oh, you are studying religion school? Yes, where is it? Bagan Datuk. Oh, Perak dia. Ya. Sebut apa. Bagi lah. Dia bagi result tengok. Oh, tak apa, okey. Lantak pergi lah. Aku kan peduli lah. Result okey, dah okey. Dia sebutlah diisi borang dah apa-apa kerani yang kat sekolah pun dalam pejabat kita lah. Cikgu dah tolong isi borang apa. Minta ni. Sambung A-level apa untuk pergi belajar luar negeri. Lantak lah kau. Dulu saya simpan surat tawaran untuk pergi ambil A-level tu. Lama lah saya buang lah surat tu. Saja nak tunjuk ke anak cucu. Ni bapak hang dulu. Sekolah menengah. Dia orang panggil untuk pergi A-level ni. Abah tak pergi. Abah pergi duduk pondok. Saja sikit tu. Pasal apa? Kena hantuk tu lah. Bodoh. Surat kekasih bagi. Tak kerti baca. Masa tu baca Quran boleh lah. Tapi tak faham. Baca boleh. Apa dia? Tak faham. Oh, kena hak tu lah. Saya tak boleh. Aku tinggal. Tu yang pergi ngaji tu. Allah. Tu pun pergi ngaji sampai lani ni pun macam mana? Bodoh lagi. Saya tak tahu nak buat ayat lain. Memang bodoh lagi saya ni. Tambah kalau sebut bab-bab macam ni. Yang benda simple lah. Kita belajar pun lama dah. Kan? Tapi tak boleh masuk dalam hati lagi. Nak boleh kasih ke Allah Ta'ala tu. Kalau atas disebut 73 ni, kita ni sesat lagi. Mudah-mudahan dengan kita belajar ni, ada pula guru yang masih duk pimpin kita lagi untuk bawa jalan betul ni. Atas nama ahli sunnah wal jamaah tu macam mana. Bukan ilmu dia saja, tapi nak bawa tu dalam kehidupan supaya sentiasa duk intiqad ilahin wahid yang ad-dar nafi' tu ke Allah Ta'ala.
nak bagi rasa kehidupan kita ni, diri kita ni tak ada lain melainkan pergantungan mutlak hanya Allah. Baru nama akidah Ahli Sunnah wal Jamaah sahih. Jadi dengan kita belajar tu, insya-Allah barulah boleh keluar daripada golongan yang sesat ni. Ada sebahagiannya yang jadi kafir, ada yang musyrik, ada yang dengan sebab tu jadi syirik. Syirik ni bukan syirik orang kafir syirik tu. Yang dia orang Islam, dia syirik ke orang Ta'ala, sembah Allah, mengucap kalimah syahadah, tapi akidah dia rosak. Akidah dia dengan makhluk tu tak betul. Siapa makhluk tu? Dia duk pegang makhluk tu lah beri mudarat manfaat. Ni pun kita perak duk bunyi macam-macam ni. Ni lah ni. Nak ambil pangkat lah, nak bagi turun menteri besar lah, macam-macam hal. Dengar tu, ni apa masalah ni? Duk berebut-rebut ni. Duk rasa dengan dapat kuasa ni boleh tak? Dia duk kasih hak tu. Duk ya-ye nak berebut. Pelik Saya guna bahasa ya-ye ni bahasa arwah batin dulu. Demak ni duk ya-ye, dia buh ya-ye bahasa hulu ni sedang, tak faham bahasa kampung. Duk ya-ye, mengenyuk tak ada, pergi sana pergi sini buat apa? Sabik nak ketua, nak jadi pangkat. Nak berebut ni. Ni lah kata dia. Macam anjing. Bahasa hulu tu Anjing babi. Macam anjing. Isyarat pula. Lalu batin lu kalau kena tempat dia syarah macam ni, tambah ada isu keliling kan. Kena macam kita sebaris tu lah. Hari tu dia cerita tu lah. Lu tiba tu lah. Maksud apa tu? Memang masalah. Orang yang tak faham perjalanan agama ni, pada dia yang dia duk sibuk hari-hari ni duk fikir macam mana. Yang pangkat, jadi ketua. Yang cari kereta, yang cari makan, yang cari mereka. Ngaji tak boleh langsung. Tu orang ngaji, nak amal, nak zikir, nak solawat, nak baca Quran, nak muhasabah diri, tak fikir langsung. Nak kata orang beriman ke nak tu kita kena je dah. Mudah dong, tak ada bagi kita orang berakhir tu boleh terpelihara daripada semua tu. Jadi ada setengahnya jadi kafir, na'udzubillah. Ada setengahnya bid'ah. Istilah bid'ah ni mengiktikadkan perkara yang tak pernah diajar oleh Nabi SAW. Antara yang bid'ah, kalau contoh yang kita sebut tadi ke apa dia? Kalau makan nasi, dia tak iktikad diri nasi itu mengenyangkan. Tapi kata apa? Nasi ni zat dia tu. Istilah dalam kitab yang tu dia panggil tabiat. Tabiat yang ada pada nasi ni, dah makan nasi kenyang. Kalau makan tebikai tak jadi pot lagi kita ni. Kena makan nasi, kena pulut pula. Tu kan sampai petang tahan. Boleh bercakap dengan sabab, tapi hati tu tak pergi ke orang Ta'ala langsung. Bid'ah sama dia. Bid'ah lagi. Kufur suku. Hak tulen Ahli Sunnah wal Jamaah, hak mukhlis al-muwahhidin ni apa dia? Walaupun makan pulut apa bala ni pun boh pi pasal tu. Pastikan halal tu syukurlah kan. Macam mana? Allah yang bagi semua. Yang ni jangan dia nikmat yang boleh dikecapi. Makan tu pulut pula apa? Pulut inti. Aku suka sungguh pulut inti. Pulut, contoh pulut lah kan. Pulut sambal ikan bilis pula. Sedap sungguh. Pulut nyok dengan ikan masin. Hak ni kan. Contoh macam mana. Hang nak dapat rasa nikmat makan tu suku. Tapi wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Wabtaghi fima atakallahu. Wabtaghi apa? Daral akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Apa maksud dia? Cari akhirat. So cari Allah. Itu syarah ulama. Melalui apa yang Allah Ta'ala bagi ni, wabtaghi fima atakallah. Melalui apa yang Allah Ta'ala bagi, sekalipun makan minum, makan pulut ni. Nak apa ni? Nak kuatkan badan supaya sagi boleh makan duha, boleh selawat. Tak makan sagi ketah pula tak gitu. Makan. Bismillah. Allah baginya aku. Rezeki dia yang bagi. Dialah Ar-Razzaq. Makan.
Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa habuan kamu dunia. Apa maksud? Syarahan saya duk ngaji duk tunggu duk syarah. Apa maksud wala tansa nasibaka minad dunya? Jangan lupa habuan kamu dunia. Ni duk makan ni. Oh, dah. Itulah nasibaka minad dunya. Ni, 2 inci ni. Ni selagi lidah duk rasa masuk dalam lain lah. Itu nasibaka minad dunya ni apa? Ni. Kerja dapat duit. Nasibaka minad dunya. Oh, okey. Itu nasibaka minad dunya. Akhirat mana? Nah, ambil belanja. Itu akhirat. Mukhlisin pula, muwahhidin pula. Itu nasibaka minad. Itu akhirah. Wabtaghi fima ataka Allahu, wabtaghi apa? Darul akhirah tu maf'ul dia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Nasibaka minad dunya apa? Bawa poket. Ni rumah baru, contohlah. Ni makanan, ni sedap, ni baju baru, ni comel rotan cantik, muka handsome. Tak dapat. Itu biar. Itu tak cari pun memang dapat. Bukan cari pun sedap ni mulut. Nak cari apa? Nak bagi kejar ni apa? Akhirah. Macam mana nak dapat akhirah ni? Pertama, ilahin wahid dulu. La ilaha illallah. Sekiranya ke sana siapa? Itulah ahli sunnah wal jamaah. Faham tu boleh keluar daripada 72 sesat ni. Yang tu tak faham, macam mana nak pergi duduk jalan yang betul. Tak pernah belajar, pergi taubat mengaji lain, mengaji balik. Macam mana nak pergi faham wujud, kidam, baqa', mukhalafah, lilawadis, qiyam nafsi, wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu yang tak boleh lari langsung tu. Atas nama manawiyah tu, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Kat Rasul pula sidik, amanah, tabligh, batanah, mustahil dia apa? Harus pada Allah Ta'ala menjadikan mungkin, harus pada Rasul bersifat-sifat manusia biasa. Yang ni, maklumat ni, ittifaq perjalanan salaf dan khalaf, tak ada khilaf langsung. Dengar elok, salaf dan khalaf tak ada khilaf langsung. Kalau dia orang kata salaf tak kata Allah Ta'ala wujud kan? Salaf tak kata Allah Ta'ala kidam kan? Salaf tak kata Allah Ta'ala baqa kan? Yang tu perjalanan ittifaq salaf dan khalaf, ijma' ulama. Sabit dengan Quran dengan hadis, sabit dengan akal yang sahih, sabit dengan burhan qat'i dengan dalil mantiqi, sabit dengan Al-Quran dan hadis. Kita pun memang duk belajar hatulah semua tu. Mana boleh siapa pun terkeluar daripada kata ringkas ni 50 aqaidul iman ni. Khas sebut hak wajib pada Allah Ta'ala, hak wajib pada Rasul, bersihkan hak mustahil pada Allah Ta'ala, mustahil pada Rasul, seharus pada Allah Ta'ala, harus pada Rasul, mesti clear. Yang ni ahli sunnah wal jamaah. Tu ilmu. Nak praktik ni macam saya sebut tadi, macam mana dalam masa yang sama isbat ilahi wahid dan makhluk letakkan tempat makhluk ni sabab aja. Akidah kita pada musabbibul asbab bersama dengan tu. Siapa aja akidah ni? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Nak rasa kasih ke Rasulullah siapa? Dengan itulah rahmatan lil alamin. Kita ni sebagai pada alam tu. Dapat pula jadi umat dia. Dapat faham la ilaha illallah macam mana dia ajar pada para sahabat. Dapat pula kenal siapa dia. Alhamdulillah. Baru ahli sunnah wal jamaah. Nak continuously sampai mati macam tu keadaan dia. Yang tu ahli sunnah wal jamaah. Jadi yang lain ni sesat. Okey. Saja nak cerita hak tu dulu sebelum tengok hak sesat. Jangan duk tengok hak sesat-sesat. Oh sesat. Hak betul itu tak tahu. Oh ni buat gitu. Adalah segala makhluk ni, adalah segala makhluk Allah Ta'ala yang bangsa boleh berkehendak bergerak dengan sendirinya itu diberi Allah Ta'ala nyawa. Bangsa haiwan adalah bangsa haiwan. Nak cerita apa ni? Cerita makhluk tu sikit. Dan kalau ikut
Kita tengoklah dia cerita apa, baca ya dulu. Dia cerita apa ni? Makhluk yang boleh bergerak ni dengan sendirinya, atas istilah ulama kita, boleh bergerak daripada satu tempat ke satu tempat dengan ikhtiar dia. Dari segi nama, makhluk ni dipanggil haiwan. Haiwan ni apa? Hayyun, benda hidup, muntaqilun min makanin ila makanin akhar. Dia benda hidup, objek hidup, dia boleh berpindah daripada satu tempat ke satu tempat biikhtiarihi, dengan ikhtiar dia. Dia ada ikhtiar. Benda hidup yang berpindah boleh berpindah daripada satu tempat ke satu tempat dengan ikhtiar dia, tu haiwan. Bila haiwan bukan batu lah maksudnya. Apatah lagi Allah, Allah bukan gitu. Subhanallah. Satu bila sebut yanzilu rabbuna, turunlah Tuhan kita. Hui. Allah bukan jenis pindah-pindah. Subhanallah. Yang tu yang kita kena mengaji sifat 20 tu. Ulama bagi panduan satu dah. Jadi makhluk yang ada nyawa boleh berpindah daripada satu tempat ke satu tempat dengan ikhtiar dia, nama dia haiwan. Satu atas nama istilah ulama sebut kita ni dalam kategori haiwan lah. Kita belajar sains macam tu kan. Kita ni haiwan mamalia, betul? Beranak dan menyusukan anak. Kita haiwan mamalia. Kita mammals dalam kumpulan tu. Cuma kita ni lebih tahu mana? Ada akal. Tentunya lebih dah. Satu, kalau tak guna akal untuk kenal Allah Ta'ala, serupa lah macam mamalia lain. Tu yang macam lembu kambing tu. Allah Ta'ala bagi syarat, bahkan lagi sesat. Pasal apa? Ada akal tapi macam menentang. Termasuk dalam haiwan ni jin. Jin pun dalam kategori haiwan. Pasal dia boleh gerak ke satu tempat. Datang umum juga istilah tu, malaikat pun haiwan. Maksud apa? Benda hidup yang boleh berpindah ke satu tempat dengan ikhtiar dia. Kita haiwan dengar pelik, malaikat ni haiwan. Apa biar betul? Haiwan tu dia boleh bertahan hayya, yahya, hayatan hayawan. Hayawan tu maksudnya benda-benda hidup yang boleh berpindah daripada satu tempat ke satu tempat dengan ikhtiar dia. Itulah dipanggil hayawan. Ikut Arabnya tu. Cuma kita hayawanun natiq. Binatang lain hayawanun ghairu aqil. Jin hayawanul jin, hayawan min nar. Maksudnya benda hidup yang jadi pada api. Malaikat hayawanun min nur, benda hidup jadi daripada cahaya. Macam mana dalam Quran ada sebut wa anna lahumul hayawan. Ya, ada haiwan dalam Quran. Kena semak tengok surah mana tu. Maksudnya haiwan tu maksudnya hidup. Tak dikatakan haiwan melainkan benda-benda hidup yang boleh berpindah daripada satu tempat ke satu tempat dengan ikhtiar dia. Inilah haiwan. Bahasa Melayu kita memang disempit lah dia haiwan. Tu lah duk bergayut dekat kuat sawit tu. Haiwan lah tu. Kita berbuah haiwan, pasal tu dah jadi bahasa kita. Tapi kalau asal bahasa Arab, haiwan, setiap benda hidup berpindah pada satu tempat ke satu tempat dengan ikhtiar dia. Itu haiwan. Siap. Boleh? Yang ni masuk haiwan ni apa? Yang hidup. Tu, dia tu. Hayawan tu, fa'alan tu maksudnya yang hidup. Hayya yahya hayatan fahuwa hayyun fahuwa hayawanun. Yang hidup. Jadi kalau itu hayawan bukan masdar. Hayawan ni dia sifatun musyabahah, wazan fa'alan menunjukkan auzanul mubalaghah. Hayawan yang hidup. Bukan zaman mubalaghah, amsilatun mubalaghah. Sifatun musyabahah bismil fa'il dengan mana? Yang hidup. Dan sifat hidup tu dia bukan sekejap tapi
dia berpanjangan, ada, berterusan, continuously. Atau baru dipanggil wazan fa'alan, dipanggil sifatun musyabbah bismil fa'il. Sikit saya sebut dalam bentuk bahasa Arab tu. Macam tu nak faham betul-betul bahasa kitab ni, ilmu Arab tu perlu. Kalau tidak tak faham maksud kitab tu. Jadi maksud hayawan ni yang hidup. Yang makhluk hidup ni atas 10 bahagi. Boleh bagi 10. Jadi dia tak cerita 72 tu. Dia nak cerita haiwan dulu. Nak cerita haiwan. 10 bahagi ni kata dia, yang 9 bahagi segala malaikat. Malaikat termasuk haiwan. 10 tu, 9 tu malaikat. Dan yang 1 bahagi tu jin dan manusia dan sekalian binatang laut dan segala binatang darat. Betul saya sebut kan? Dan yang 1 bagai itu dibahagi pula ia atas 10. Yang 1 ni bagi 10. 10 bahagi. Yang 9 ni 1 bagi 10 ni, yang 9 bahagi itu sekaliannya binatang. Yang 1 bahagi itu jin dan manusia. 10 tu 9 binatang, 1 tu jin dan manusia. Maka jin dan manusia ini terbahagi pula kepada 10. Jin dengan manusia yang 1 ni bagi 10 pula. Bagi 10 bahagi. Yang 9 bahagi itu jin dan yang 1 bahagi itu manusia. Boleh. Jadi kalau nak buat setengah tutup guru kita, dikira macam ni, buang ke 1000 untuk tengok, ni istilahnya nak kenal populasi makhluk yang Allah Ta'ala bagi jadi. 1000, 1/10 dia 100 tu belum 1900 tu malaikat, 100 tu bahagi 10, bagi 10, 90 binatang laut dan darat. Yang 10 tu 9 tu jin, 1 tu manusia. Itulah dia, tu dia cakap tu bahasa tutup guru dulu, ulama dulu macam tu bahasa dia. Saya tolong moden dengan dia sikit je. Boleh faham? Clear? Lagi sekali. Kalau ambil angka 1000 ni, kalau umur 1000 makhluk, daripada 1000 tu, kalau kita 1 ni, boleh tu, kita 1, jin 9, binatang 90, malaikat 900. Itulah nisbah populasi yang Allah Ta'ala buat makhluk. Realiti macam tu ke? Saya ngaji tutup sebut, yang ni atas takribul fahmi, untuk mudah faham. Angka realiti macam tu ke? Ni bin nisbah, dengan nisbah. Itu betul ke macam tu? Saya mak dia. Tapi saya duduk ngaji memang tutup guru sebut selalu, dia kata kita 1, jin 9. Populasi dia macam tu. Jadi kalau Malaysia lah berapa? 30 juta, jin 9 kali ganda lagi. Itulah jin dekat Malaysia. Jin dalam dunia kalilah populasi manusia kali 9. Dia nisbah 1/9. 1 manusia, 9 tu jin. Binatang 90. Ikan, kuman, virus, corona apa, 90. Malaikat 900. Malaikat ramainya. Siap. Pasal setiap makhluk mesti ada malaikat jaga. Bukan seorang. Cukuplah kita tasbih apa? Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Satu ada ulama kita ajar kita berselawat ni, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa? Adada khalqi, sebilang-bilang makhluknya.
Ada man fis samai wa man fil ardi. Sebilang-bilang siapa yang ada di langit, siapa yang ada di bumi. Munzu khalaqtas samawati wal ardi. Sejak kamu cipta langit dan bumi, ya Allah, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Banyak tu bagi selawat dan salam atas Nabi alfi marrah. Juta-juta kali. Ulama kita faham nak berselawat atas Nabi sampai macam tu doa dia nak selawat atas Nabi. Dia punya faham mereka macam mana nak tunjukkan kasih kat Nabi ni dan betapa kenalnya dia makhluk yang Allah Ta'ala bagi jadi. Dia nak tunjukkan kata kasih kat Nabi tu sampai macam tu bahasa dia luahan. Tuan nak baca selawat macam tu, tuan kena amal satu kitab khas himpunan selawat, nama dia Dalailul Khairat, ditulis oleh Syekh Sulaiman Sulaiman dengan nama dia Al-Jazuli, Sulaiman bin Muhammad Al-Jazuli. Muhammad Sulaiman ke Sulaiman Muhammad? Muhammad Sulaiman, Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Masyhur kitab Dalailul Khairat ni. Ulama-ulama kita dulu, pendekar-pendekar kita dulu, semua boleh kata mereka ni kaki beramal, tauhid betul, selawat tak pernah tinggal. Pergi perang ni, kalau sini pedang ni, pedang, perisai apa semua ni, kitab sebelah Dalailul Khairat. Allahumma salli alaihi wasallam. Selawat saja, zikir selawat, zikir selawat, zikir selawat. Tu pergi perang mana pun, kalau mati pun syuhada, menang pun menang ahlullah, ahlul rasul, Habibullah. Masya-Allah. Saja sebut tu nak cerita makhluk Allah Taala. Nisbah macam tu. Maksudnya ada orang yang kenal dia kat Rasulullah, berselawat kat Rasulullah sampai macam tu angka dia. Masya-Allah. Yang tu saya tak jual kita tu, pergi cari kat orang lain. Dalailul Khairat. Ada banyak, Shopee pun jual. Shopee ada. Shopee pun ada. Pergi beli. Takut beli-beli simpan pun dalam lemari macam tadi. Bawa bedak bawa lemari, orang suruh baca. Kalau tuan-tuan faham dalam tu, best kan. Saya mula-mula dengar aja dulu, saya pun dengar aja dulu. Untuk ada orang hadiah, ada orang hadiah, ada orang hadiah. Berapa orang kali hadiah kat saya, saya tak abai pun, tak pernah buka baca pun. Tengok itu selawat je, aku tahu lah selawat. Memang tahu pun selawat, apa payah apa. Tapi bila saya baca sekali lalu daripada awal hingga akhir, sedapnya selawat ni, gila punya selawat. Tuan dengar saya sebut, saya baca saya faham itu saya sebut tu. Dia ada bagi pada 8 bahagian. Satu kitab tu dia bagi 8 part kan, 8 partition dia. Mula-mula pun nama Nabi tu ada 201 nama Nabi Muhammad. Hasyir, Ghais, Riyas, sallallahu alaihi wasallam, 201 nama. Kita tahu Muhammad, Ahmad, Toha, Yasin, Nur. 10. Al-Amin. 201. Dia tolong himpun dah, kita tolong baca lah. Baca tu. Allah. Sampai hari ni saya tak boleh tinggal. Kata apa? Bodoh kalau tak baca. Nak buat tak pandai, baca lah. Best selawat dengan tu. Cuma orang tak pernah faham apa benda selawat panjang-panjang ni. Kalau Wahabi tak tahu, mau dia campak laut, mau dia kata bid'ah ni. Wahabi bubuh Sayyidina pun bid'ah lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bid'ah. Astagfirullah. Kalau jumpa selawat macam tu, memang dia buang parit saya jamin lah. Pasal dia kan syifa, selawat syifa pun syirik, selawat ni pun syirik. Nabi mana ada selawat ni? Dia selawatnya ada Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tak ada lah selawat lain. Sikit lah macam mana boleh sebut itu. Pasal nak sebut kat selawat atas Nabi ni itu. Pasal ada orang berselawat atas Nabi tu, sebilangan makhluk tu. Zinata arsy wa midada kalimatihi, masya-Allah. Kita duk selawat selalu tu,
adada maklumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakirun wa ghafala an zikrikal ghafilun. Tu pun sama lah. Maksudnya sebilang-bilangan orang yang duk ingat, banyak mana orang yang lupa, orang ingat ke? Gunakan angka tu untuk banyak, itulah kau bagi selawat dan salam. Baik. Itu dia nak sebut makhluk. Tu baru makhluk, baru intro, tak masuk lagi 72 tu. Pada satu manusia. Mana dia tadi? Dari 10 tu 9-nya jin, 1 tu manusia. Maka manusia ini terbagi pula ia kepada 121 bahagi. Makhluk ni ada 121. Maka yang 100 itu kafir. Allah. Pasal dia nak cerita 72 tu lah kan. Semua 73. Bayang orang beriman ni macam mana? Qalil minal qalil minal qalil minal qalil. Sikit sangatlah. Daripada 101 tu 121, yang 100 tu kafir, yang tiada tahu akan Allah Subhanahu Wa Taala, tak pernah kenal Allah Taala langsung. Tu 100. Yang ni dia sebut populasi lagi dengan angka. Saya tengok boleh hak pandai buat rumusan. Dan yang 10 bagi tu kafir, dia kafir juga, tapi yang tahu ia akan Allah Taala. Dia kafir tapi tahu Allah Taala, tetapi tiada tahu ia akan Rasulullah, tapi tak kenal Rasulullah lagi. Dan 10 pula adalah kafir yang tahu akan Allah Ta'ala dan tahu ia akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia mungkirnya, dia ingkarnya. Maksudnya tak beriman juga, kafir juga tu. Jadi 121 tu kafir belaka lah. Cuma kafir tak kenal Allah Ta'ala langsung, kafir kenal Allah, kafir tak kenal Rasulullah 10, kafir kenal Allah, kenal Rasulullah tapi tak beriman. Dimungkirnya tiada ia percaya. Dan yang satu itu, satu tu terbagi pula kepada 70 bahagi. Oh, bahagi lagi 70. Satu tu bagi 70. Maka yang 70 bagi itu Islam. Ia zahirnya. Zahir tu mengucap Islam akan 2 kalimah syahadah dan sembahyang 5 waktu, dan yang puasa ia pada bulan Ramadan, dan yang naik haji ia ke Baitullah Al-Haram. Akan tetapi ia lagi akan kafir juga pada batinnya. Batin kafir. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Wala'iyadzubillah. Tiada yang mengetahuinya melainkan Allah Ta'ala juga. Allah. Na'udzubillah. Maksudnya Allah saja yang tahu siapa yang batin dia kafir. Mudah-mudahan Allah Ta'ala keluar kita daripada itu. Jalan dia apa? Ngaji, belajar, jumpa guru betul yang boleh ajar kita, istilahnya talqinkan kita faham la ilaha illallah tu. Dia ajar satu-satu, dididik, dia asuh macam mana nak jadi ahli tauhid. Itu terbaik lah kalau jumpa tu. Jadi Islam yang kita dapat dengan baka ni, takut dalam senarai na'udzubillah la Allahumma arhamni ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana setengahnya tiada tahu ia akan segala rukun syahadah. Jadi punca dia siapa? Rukun syahadah tak tahu langsung. Makna syahadah jauh sekali. Rukun syahadah pun tak tahu. Satu kalau kita faham tu, memang kita kena kerja keras belajar. Lepas tu apa? Belajar dan mengajar. Belajar dan mengajar apa? Belajar dan mengajar kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Khasnya zaman ni sikit sangat orang yang faham. Jangan kata orang awam, ustaz pun ada yang tak faham. Kan saya sebanyak kali saya duk sebut itu kan. Saya ngaji pergi kat India pun Tok Guru sebut itu. Kita duduk pondok pun Tok Guru sebut itu.
Pasal tak tahu rukun syahadah. Dan juga tiada tahu akan makna dua kalimah syahadah. Bahkan yang kata tahu mana, ada yang mengucap dua kalimah syahadah. Dan terbahagi pula i'tiqad masing-masing, dan yang dua bahagi itu Islam tetapi bid'ah. Dia Islam tapi yang bid'ah, yang mengada-adakan ilmunya dan amalnya. Jadi macam mana kita nak rujuk nisbah ilmu dan amal? Rujuklah ulama mutabar, dia dah sebut dah untuk kita. Alhamdulillah. Akidah kau tengoklah Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi, dia dah bagi SOP macam mana akidah, salaf khalaf macam mana. Kau rujuklah fiqahnya Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali. Jangan buat akidah sendiri, jangan buat fiqh sendiri. Dah kita bodoh, bukan mujtahid, bukan ahli-ahli pakar nak faham ilmu tauhid. Betul je, ikut ajalah paduan salaf khalaf, rumusan Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Siapa kata Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi ni perjalanan khalaf, dengar saya sebut, bodoh. Bukan Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi bukan perjalanan salaf, bukan perjalanan khalaf, bukan. Dia perjalanan salaf yang khalaf yang ittifaq. Dia dah rumus dah. Dalam masa yang sama dia cerita apa dia dalam bab tertentu, yang ni salaf, yang ni khalaf. Khasnya dalam ayat mutasyabihat. Tapi yang disenarai yang kita duk belajar Aqaidul Iman, dalam di sebuah kitab ni disebut 68 tu, adalah yang ittifaq perjalanan salaf dan khalaf. Ittifaq perjalanan salaf dan khalaf. Ada khas sikit khalaf ni, ayat mutasyabihat tu je, tentu je sikit khas khalaf, dan khalaf ada beza. Yang lain salaf khalaf sama, satu landasan. Dia ibarat macam satu landasan, satu garisan. Salah khalaf ayat mutasyabihat dia macam ni. Dua-dua tak jalan benar, tapi salah dan khalaf lah. Bukan salafi, bukan. Salafi bukan salaf, bukan khalaf. Salafi wahabi. Wahabi bukan salaf, bukan. Sampai depan dia jumpa, tak ada tengok kuliah lain. Nak cerita Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi ni perjalanan dua-dua sepakat, satu jalan je, ittifaq, ijma', semua betul, hadis Quran tepat, tak ada lari sikit pun. Bila perjalanan ayat mutasyabihat je, wa kullu nausin aw hamat tashbiha awilhu aw fawid wa rum tanziha. Takwilkan dia satu kaedah ataupun tafwid. Wahabi tak tafwid, Wahabi tafsir, tapi dia pakai zahir ayat, dia berpegang dengan zahir ayat. Kalau kaedah ulama salaf, dia tak berpegang dengan zahir ayat, ayat Quran. Untuk macam mana? Dia serah makna pada Allah Ta'ala. Wahabi dia terjemah, dia tafsir, dia hurai. Allah ada muka, Allah ada tangan, tu hurai, tu tafsir, tu terjemah. Lepas tu nampak molek sikit, yang layak dengan dia sikit sana. Jadi asal nak sebut, jangan mereka akidah sendiri, jangan buat fik sendiri. Zaman sekarang akidah pun fik sendiri, fiqh sendiri, tasawuf memang dia tolak langsung. Ada kumpulan macam tu. Sedangkan ulama lama dah sebut, panduan dah ada. Tasawuf Junaid Baghdadi, fiqh Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali, tauhid Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi radhiyallahu taala anhu. Sekali lagi sebut, siapa kata Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi dia kata khalaf, sewil, tak faham. Dia orang ni salaf lah. Khalaf apa? Dia duduk zaman salaf, takkan dia khalaf? Dia menghimpunkan perjalanan salaf dan khalaf. Dia adalah founder dia. Macam tu kan? Founder apa? Founder yang buat rumusan yang dibukukan. Itu founder tu. Founder fiqh Syafi'i, Ahmad Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanafi. Pasal apa bahasa kat dia? Pasal dia founder dia. Founder ni orang yang buat rumusan kan? Begitu juga dalam bab tasawuf, founder dia. Bukan tak ada tasawuf zaman Nabi, bukan tak ada fiqh zaman Nabi, bukan tak ada
tauhid zaman Nabi. Tapi ni founder dia, satu nama tu dinamakan mengikut nama tu. Kan? Tasawufnya, fiqahnya, tauhidnya. Bahkan saya Sami itu saya sebut kiraatnya. Founder dia. Orang yang mempelopori dia. Yang ni apa? Ni Nafi', Ibnu Katsir, ni Abu Amar, ni Ibnu Amir, Asim, Hamzah, Kisai. Ni founder dia. Semua daripada Nabi. Semua daripada Nabi. Tapi dia dikenal sebagai founder. Founder betul bahasa dia. Founder dia, nama kepada mereka. Semestinya mesti ambil rujukan pada Nabi SAW, sahabat, tabi'in. Dia orang adalah tabi'in. Dia orang zaman salaf. Zaman yang Rasulullah jamin khairul qurun qarni, sahabat. Summa alladhi yali qarni, kemudian yang mengiringi kurun aku. Mereka duduk zaman ni. Imam Syafi'i, ulama-ulama fiqh, mujtahidin tu, ulama tauhid tu, ulama tasawuf. Imam Junaid Baghdadi saya tak ingat umur, tengok tahun lah. Kalau atas kata ulama sufi yang pada zaman tabi'in ini yang maksud Sufyan Tsauri, Hasan Al-Basri, memang antara ulama-ulama dalam bab akidah dia, dari sudut fiqh dia memang tepat, tak ada lari langsung antara nama perjalanan ulama ahli sunnah wal jamaah. Cuma founder untuk mengimpun tu atas namanya Syekh Junaid Baghdadi. Cuma zaman tu kena tengok, kalau dia tak duduk dalam salaf satu hal, tapi memang dia ambil itu mesti melalui salur-galur dan rumusan daripada ulama yang sebelum pada dia, mesti akan lalu punya perjalanan siapa? Sufyan Ats-Tsauri, Hasan Al-Basri, itu nama-nama yang boleh ingat lah kan. Semua tu mesti dia founder dia yang merumuskan dengan kitab dibukukan Syekh Junaid Baghdadi. Belakang lagi pada tu yang sampai kat kita Malaysia banyak pakai Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi ada yang tak tahu kalimah syahadah dan berbahagi pula i'tiqad masing-masing, bagi lagi. Dan yang dua bahagi itu Islam tetapi bid'ah, yang mengada-adakan ilmu dan amal, tiada muafakat dengan syarak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Jagalah. Jadi kaedah kita tak nak terpaling macam mana? Rujuk pada ulama yang telah disenaraikan dan di-highlightkan nama mereka ni, pergi ngaji elok-elok apa siapa mereka, kitab yang mereka karang, dan siapa pengikut-pengikut dia yang sampailah ni di atas disiplin mereka. Dia punya formula macam tu je, bukan susah. Cuma ada yang degil buat sendiri tu. Yang buat sendiri macam mana? Dia tak nak pakai Imam Abu Hasan Asy'ari, masuk Abu Mansur Maturidi, tak mau pakai Fiqh Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali, tak mau pakai tasawuf Junaid Baghdadi. Dia nak pakai apa? Balik pada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Balik pada Al-Quran dan Sunnah. Macam mana? Bypass. Faham? Bypass. Apa bahasa lain? Langkau. Lagi? Shortcut. Dia cut semua ulama. Dia tak nak lalu ni, seolah-olah apa, aku tak nak ikut Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi, Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hanbali. Yang ni semua tak ikut Quran dan hadis. Kalau ada pun ada, tapi aku lagi tahu apa Al-Quran dan hadis. Aku ada jalan aku, ikut Quran dan Sunnah. Sekalipun dia tak pernah cakap macam tu, tapi itulah realiti dia. Saya tolong urai je dalam kitab tu, urai je macam tu lah. Tasawuf pun tolak. Kalau fiqah pun, kalau dia bahas pada ikut Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, ini pada saya kita tak ada, saya tak pernah diajar tutup guru macam tu. Disiplin kita fiqh mesti Syafi'i kita tak kerti buat lain, kerti pun celuh-celang gitu je. Kalau mungkin ada bab-bab tertentu yang tu untuk guru perdalam sikit, dia berkata yang ni ada tempat ketiga kena pakai. Pasal apa? Masalah kat kita kalau kita ikut dalam mazhab Syafi'i. Itu je, saja-saja nak pergi cari pendapat yang mudah. Ada pendapat
bukan macam tu tutup guru kita ajar. Pasal kita tak reka atas akidah sendiri, tak reka atas amalan sendiri. Tidak. Kita semua ikut ulama. Mereka dah tolong rumus untuk kita. Antara dalil Quran, hadis dan pendapat ulama mazhab dunia dalam fiqh kan, mana lebih utama? Kadang-kadang dia orang dia keluarkan empat mazhab, tapi kemudian dia keluarkan Quran dan hadis. Tapi kononnya dia kata Quran hadis ni Lagi tepat. dan kan Yang ni lah penyelewengan yang kata buat amal sendiri tu. Dia bypass. Dia tak kenal siapa dia ulama-ulama. Jadi soalan tanya antara Quran hadis. Soalan pun bunyi macam tu kan. Antara Quran hadis dengan pendapat-pendapat ulama yang dalam fiqh, baik dalam tauhid, baik dalam tasawuf, baik, mana lagi baik pakai Quran dengan hadis dengan ulama? Jawab. Jawab macam mana? Kena sebut je ni. Ulama ni ingat ulama tepi parit ke? Kalau saya lebih suka macam ni lah. Bagi soalan macam ni dulu. Untuk jawab tu bagi soalan macam ni. Antara ulama' ni dengan kau tu yang faham Quran hadis, siapa lagi nak pakai? Pakai kau yang faham Quran hadis ke? Pakai ulama'. Tak panggil ulama' melainkan pakar Quran dan hadis. Walaupun retoriknya disebut ni mazhab, ni Al-Quran dan hadis, seolah-olah macam dia lagi tahu Quran dan hadis. Subhanallah. Mana boleh orang belakang ni lagi tahu Quran dan hadis berbanding dengan ulama dulu faham Quran dan hadis? Nampak dia punya kecelaruan berfikir ya? Mana mungkin orang belakang ni dia lebih tahu Al-Quran dan hadis berbanding dengan ulama-ulama dulu yang faham Quran dan hadis? Mustahil. Mustahil. Saya ngaji tu buat misal macam ni, dia cerita kereta lembu kan. Nak dengar cerita kereta lembu? Tuan tak faham ni memang tak berakal bofi tu. Dia cerita kereta lembu kan. Kita lah ni nampak kereta lembu. Hamzah tengok kereta lembu? Biasa naik kereta lembu? Tak biasa naik. Kat mana boleh tengok kereta lembu? Museum. Pandai. Hang lagi tahu kereta lembu ke jumpa kot lah, jumpa chair mana-mana ke, umur dia kat 100 tahun ke 200 tahun ke 100 lebih, yang dia ni pernah naik kereta lembu. Faham? Mana yang lagi bagus kita nak ambil cerita kereta lembu ni daripada chair yang masih hidup tu? Ingat cerita mudah, chair yang masih hidup tu, katalah umur 80. Saya biasa naik kereta lembu. Saya biasa naik kereta lembu. Zaman saya biasa naik kereta lembu. Kecil-kecil dulu lah. Besar ni tak ada lah. Saya biasa naik kereta lembu. Hang kereta lembu saya tengok dalam video lah. Antara saya naik kereta lembu, saya cerita kereta lembu kan, hang cerita lembu, nak pakai apa? Dia kereta lembu tak saya tengok, tak saya naik. Saya biasa naik, tengok depan mata kereta lembu, saya tepuk lembu lagi, terajang lagi lembu tu, so je lah laju lagi. Apa tu? Kalau cerita lah, nak pakai cerita siapa? Cerita saya ke cerita dia? Takkan nak kata dia lagi tahu kereta lembu, sedangkan saya, kalau tambah saya yang buat kereta lembu, saya yang repair kereta lembu. Boleh tak? Ni lah orang zaman lah ni duk dakwa, dia kata dia lagi faham Quran hadis, sebut pendapat-pendapat ulama tu, betul dia datangkan Quran dan hadis. Pada saya lebih cenderung kepada pendapat-pendapat ni kerana hadis, kerana Al-Quran. Yang ni hadis tak ni. Hang faham hadis dengan ulama faham hadis, siapa lagi faham hadis antara hang punya hadis yang hang faham, yang hang hang ambil hadis ni pun nak lalu ulama hadis, hang faham dengan mereka faham tu, siapa faham lagi? Saya cerita kereta lembu tu pada anda kot. Itu saya jawab lah soalan tu. Okay. Jadi ada yang buat ilmu dan amal dia sendiri. Mana ada tadi? Jadi tiada muafakat dengan syarak Nabi. Dan yang satu bagai itu Islam pada zahirnya, Islam pada batinnya. Bagus dah ni. Ada tapi pula, tetapi setengahnya fasik. Satu. Alhamdulillah.
Apa maksud fasik ni? Kerana maksiat derhaka ia pada Allah Ta'ala. Jadi faham tu apa? Besar sekali nak tengok apa? Akidah dulu. Okay. Satu, akidah diutamakan. Apa istilah? Dulu kan dia orang duk wawar ke istilah tu. Akidah diutamakan. Akidah didahulukan. Dulu apa? Pencapaian diutamakan, rakyat didahulukan. Ya? Lupa dah istilah. Rakyat diutamakan, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Kita pakai juga tiun tu. Apa dia? Tauhid didahulukan, lagi syariat diutamakan. Tauhid dulu, apa pun tauhid dulu, akidah dulu. Nak politik pun tauhid dulu. Tauhid dulu. Nak berkawan pun tauhid dulu. Nak pelantik pemimpin pun tauhid dulu. Akidah diutamakan. Syariat akidah didahulukan. Syariat diutamakan. Mana tak patuh syariat, lempar parit. Tapi akidah didahulukan. Tengok dulu. Saja ambil slogan-slogan macam tu kan. Jadi ada yang ni dia sah akidah dia, zahir dia betul, batin dia betul, tapi fasik pula dah. Pasal buat dosa, derhaka pada Allah Ta'ala. Dan setengahnya soleh. Soleh ia, tiada ia derhaka pada Allah Ta'ala. Maka yang soleh, tiada derhaka kepada Allah Ta'ala itu terbagi pula kepada 3 bahagi. Yang pertamanya Islam, yang khas namanya. Lagi, yang ni yang tertentu, Islam khas ni, daripada segala yang tertentu. Maksudnya dia khas, khawasul khawas, itu istilahnya. Tertentu daripada yang tertentu. Maka iaitu khawasul khawas ni siapa? Nabi-nabi, sikit sangatlah ni. Lagi Rasul-Rasul. Tetapi setengahnya lebih daripada setengahnya. Maksudnya walaupun umum Nabi Rasul, ada yang sebahagiannya lebih daripada sebahagian yang lain. Faddalna ba'dahum ala ba'd. Dan bahagian yang kedua, okey, siap itu. Bahagian yang kedua adalah Islam yang khas saja. Dia bukan khas bagi yang khas, bukan khususul khusus, tapi dia khas saja. Dia bukan soleh, tapi soleh yang khas, iaitu segala awliya Allah Ta'ala. Tetapi setengahnya, begitu juga awliya pun setengahnya lebih daripada setengahnya. Awliya ni pun ada martabat dia masing-masing, tak sama martabat awliya. Kita orang awam ni pun tak sama. Ada YB memang tak sama. Ada pegawai, ada pion. Awliya takkan sama. Tak sama weh. Dengan bahagi dan selesai itu. Dan bahagian yang ketiga soleh yang am, ni, iaitu segala soleh yang sufi. Untuk nama soleh am ni, dia sufi. Maksudnya mesti ada amal batin yang betul. Kalau takat amal zahir aja tak ada batin, itu dah masuk kumpulan lain tadi. Dia mesti soleh yang sufi, yang muafakat ilmunya dan amalnya. Tu syarat dia pula. Sufi bukan seorang sufi, mesti sufi muafakat ilmunya dan amalnya dan ibadatnya dengan syarak Nabi SAW, serta muafakat amalnya yang zahir dengan mazhab imamnya. Tu syarat lagi. Jika ada ia mazhab imamnya Asy-Syafi'i, mestilah sufi tu dia sufi, tapi fiqah dia muafakat mazhab Syafi'i. Jadi tak ada sufi yang tak ada mazhab fiqah, tak ada pasal. Sufi mesti semua sufi ada fiqah dia. Cuma saya tak ingat satu-satu. Syekh Junaid Baghdadi apa? Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali. Semua sufi mesti ada imam-imam mazhab fiqah dia. Kalau mazhab Syafi'i muafakat dengan mazhab Syafi'i, jika imam ia mazhab Imam Hanafi muafakat ia dengan mazhab Hanafi, jika ada ia mazhab Imam Hambali muafakat dengan mazhab Imam Hambali, dan jika ada ia mazhab Imam Malik, maka muafakatlah ia dengan mazhab Imam Malik radhiyallahu taala anhum.
Kemudian maka orang yang tiada mazhab ini, orang tak ada mazhab ni macam mana? Muafakat ilmunya, maka orang yang tiga mazhab ini ilmunya, muafakat ilmunya dengan i'tiqad mazhab. Tiga mazhab ni disebut. Memang disebut tiga ke? Tiga. Imam Syafi'i, lepas tu Hanafi, Hambali, Maliki. 4 tu. Maka orang yang tiga mazhab ini muafakat ilmunya, kita tengok lagi. Kalau ikut 4 tu. Tiga yang muafakat dengan Semua ada kan 4-4 kan? asing yang ikut Imam Abu Hasan dengan Imam Abu Mansur. Betul. Pasal 3 ni betul. Pasal 3 dia asing itu. Betul. Hari tu pun disebutlah sekali lalu. Orang mazhab yang 3 ni mestilah muafakat ilmunya dengan i'tiqad mazhab Abu Hasan Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Maksud apa? Memang 3 mazhab ni muafakat akidah dia mazhab Abu Hasan Asy'ari. Dan jika ada ia pada mazhab Imam Hanafi, ni satu lagi. Pada amalnya, kalau pada amal dia, jadi yang mazhab Hanafi lainlah pada hak 3 tadi. Pasal mazhab Hanafi dia bukan atas jalan Abu Hasan Asy'ari, tapi dia amalan, kalau Hanafi ni amal zahirnya muafakat amalnya dengan mazhab Imam Hanafi, muafakat i'tiqadnya yang batin dengan Imam Abu Mansur Maturidi radhiyallahu taala anhu. Maka keempat-empat mazhab ini adalah yang wafiqah, yang muafakat ilmu tasawufnya dengan ilmu tasawuf atas panduan Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Qushairi. Ni satu lagi nama yang selalunya disebut untuk gandingan dengan Syekh Junaid Baghdadi, iaitu penghulu ahli sufi radhiyallahu taala anhu. Maka orang yang lain, baik, maka orang yang lain daripada hak ni, daripada soleh yang ini, sesat lagi ia daripada diperdayakan oleh syaitan, dari kerana inilah firman Allah Ta'ala. Itu tanpa firman Allah Ta'ala tu suku. Jadi dia cerita 72 puak macam ni kefiat dia cerita. Jadi carilah ciri yang betul. Mesti jadi khawas tu tak boleh lah kita Nabi Rasul. Sekurang-kurangnya jadi khas apa dia? Mestilah soleh yang sufi, muafakat fiqah dia, akidah dia, amal tasawuf dia. Jadi takkan ada orang yang atas nama akidah ahli sunnah wal jamaah kalau tak ada tauhid, tak ada fiqah, tak ada tasawuf. Kalau Quran hadis, ikut jalan siapa? Kalau Quran, ikut jalan siapa? Saja saya sebut ke Quran sikit. Baca kiraan apa? Tauhid ikut akidah siapa? Fiqah ikut mazhab apa? Pasal ni semua ulama ni kita sebut ni bukan orang cokian-cokian cakotiau punya. Untuk kalau ulama, tak kata apalah kan ulama. Tapi antara dengan ulama tu, kami ikut ulama ni, tak mau ikut Itu kalau ulama. Kalau tengok ulang dalam semak, tak payah lah. Itulah kasarlah sikit ayat itu kan. Sambung nanti insya-Allah. Orang yang diperdaya oleh syaitan. Dia nak cerita siapa perdaya syaitan. Jadi dia tak senarai 72 tu. Pasal apa? Buat penat cerita 72 tu. Baik cerita betul. Untuk cara ulama kita pandai dia. Saya pun expect dia ingat 72 dia nak cerita tu. Rupanya dia cerita ni. Jalan cerita tu macam mana? Dia bagi panduan dekat kita. Mana yang betul, pula tu yang tak betul ni orang yang kata tipu daya dengan syaitan. Macam mana syaitan tipu daya? Nanti tengok. Yang tu nanti akan ada jadi sesat, ada jadi bid'ah. Kalau silap tak kena gaya jadi kufur. Na'udzubillah. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala fahamkan kita. Yang satu nak sebut ahli sunnah wal jamaah tu apa dia? Atas nama akidah, fiqah dia, tasawuf dia, tak dipanggil ulama ahli sunnah wal jamaah, tak dipanggil perjalanan ahli sunnah wal jamaah kalau tak ada akidah dia Abu Hasan Asy'ari Maturidi.
mengikut SOP dia, tak dipanggil atas perjalanan ahli sunnah wal jamaah kalau tak ada fiqh dia Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, dan tak panggil ahli sunnah wal jamaah kalau kau tak ada jalan sufi. Habis-habis tak tahu jalan sufi, kau ada tak zikir? Contohlah kan, bagi lembut sikit, nampak kasar sangat. Bukan saya buat keputusan tu. Kau ada tak jalan zikir? Zikir tak ada. Macam mana kau boleh Islam tak zikir? Zikir dunia ada. Oh televisyen, oh kereta, oh saham, oh bitcoin, pergi tu. Oh apa lagi? Oh projek, oh apa lagi? Simpanan emas. Oh simpanan emas, oh public gold, oh apa lagi? Oh lomba emas, oh YB, oh ketua cawangan, oh ketua kawasan, oh setiausaha, oh makan gaji, oh meniaga, apa lagi oh parlimen, oh esko, tu cerita politik tu. Oh zikir tu ada. La ilaha illallah tak ada zikir. Kata ahli sunnah wal jamaah, mana ahli sunnah wal jamaah? Situ cukup dah untuk panduan tu, padanah tu. Dia sepak kita punya tubuh padanah. Ada soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.